وتعالى على أسماء الحسنى وصفات العليا صلاة وسلاما على عباده اصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب مليك أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita seperti biasa kita dipanjangkan umur dalam ibadah, dalam ketaatan, di rahmat Allah, dalam rahmat syumulaha, di dalam rahmat yang syumur. Kata Syekh Abdul Lail rahimahullahu taala, seorang ulama tasawuf juga, antara rahmat yang paling syumur, yang paling mengagumi adalah majalis al-ilm, adalah majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa salatil jamaati, dan begitu juga sembahyang yang berjamaah. Ini antara rahmat Allah yang sangat syumur, yang sangat mengagumi. Tiap-tiap kebaikan kita buat dalam sembahyang berjamaah, tiap-tiap kebaikan yang kita duduk dalam majlis ilmu, maka ia sangat memburu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara disebut oleh Syekh Abdul Lail rahimahullahu taala. Pada malam ini kita sambung lagi kita ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Maka zuhud itu ada kalanya hasil bagi hamba dengan diusaha, dan iaitu dengan tiga perkara. Pertama, meninggalkan menghasilkan yang belum hasil daripada dunia, dan menghilangkan yang sudah berhimpun daripadanya, dan meninggalkan kehendaknya kepada dunia. Jadi antara lagi berkaitan dengan zuhud ni, perkara yang antara amalan orang-orang soleh terdahulu. Maknanya jalan zuhud ni jalan sukar, jalan yang sangat payah. Perjalanan ini adalah perjalanan orang soleh terdahulu. Walau bagaimanapun, walaupun jalan itu, jalan zuhud ni jalan payah, tetapi kita sebagai orang mukmin yang salih, yang nak menuju Allah, yang nak menjadi kekasih Allah, kita sekurangnya kita kena tahu. Macam berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi lah. Kita tak tahu banyak sunnah-sunnah Nabi, maka kadang-kadang kita tak mampu nak beramal secara keseluruhan. Maka sekurangnya kita beramal apa yang kita mampu. Hak mana kita mampu berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dah memadai dah. Maka begitu juga tentang zuhud ini adalah suatu jalan yang payah, tetapi sekurangnya kita kena berusaha. Ataupun kita mesti bercita-cita, kena ada cita-cita yang kita telah sebut dah pada Isnin baru ni. Antara yang ketiga ialah sentiasa seorang itu dalam syarat 14 syarat bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, mesti seseorang itu kena ada cita-cita nak mendekat diri dengan Allah. Walaupun dia rebah bangun, kadang-kadangnya rajin ibadah, kadang-kadangnya rajin berzikir pada Allah, kadang-kadang meninggal pula zikir pada Allah, kadang-kadangnya selawat pada Nabi, kadang-kadangnya kurang selawat pada Nabi. Tu walau bagaimanapun rebah bangun kita, mesti kita kena berusaha nak mendekat diri dengan Allah.
Itu antaranya. Kena ada cita-cita. Hak tu dalam kitab-kitab para ulama tasawuf banyak dinakal. Seseorang yang nak menuju Allah ataupun salik, walaupun sesuatu pekerjaan payah, kita ambil apa lagi? Khusyuk misalnya kata. Perbuatan-perbuatan khusyuk kadang-kadang bukan senang. Itu walau bagaimanapun perbuatan ataupun barang hati dan barang payah, tapi kena usaha. Kerana diri usaha itulah dikatakan ibadah. Sebab Allah Ta'ala suka ibadah yang telah selalu kita dengar, ibadah ma yuhibbullah yardah, barang yang Allah Ta'ala kasih dan Allah redha. Maka setiap perkara yang Allah Ta'ala suka, usaha kita ke arah nak mendapatkan khusyuk di sisi Allah, maka dia jadi ibadah. Maka begitu juga jalan zuhud ni. Jalan zuhud ni iaitu adalah jalan payah, tetapi walau bagaimanapun kita kena usaha. Sekurangnya kita buat usaha, kita tidak pandang sesuatu yang kita miliki. Itu pekat orang awam. Zuhud orang awam rekah saja. Imam Ghazali bagi tahu, setiap barang yang kita ada pada tangan kita, pada milik kita ni, kita tak pandang. Kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, kita tak pandang. Apa-apa kelebihan Allah beri? Likullil insan fadlun. Setiap manusia itu ada kelebihan dia. Orang kerja sebagai nelayan, ada kelebihan dia. Orang kerja sebagai cikgu, ada kelebihan dia. Orang kerja tukang rumah, ada kelebihan dia. Orang tukang jahit, semua manusia ni ada kelebihan yang Allah kurniakan kepada seseorang. Tak ada manusia kurang. Dia ni hak yang manusia kurang ataupun yang hina itu ialah orang yang berbuat maksiat pada Allah. Walaupun dia tu ada banyak kelebihan yang Allah beri pada dia, nisbah harta, nisbah cerdik, tapi duduk atas jalan salah, itulah hakikatnya manusia hina. Selagi manusia itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, walaupun siapa dia, maka dia tetap ada kelebihan. Maka setiap kelebihan yang disebut oleh Imam Ghazali, apa-apa yang Allah kurniakan kepada seseorang, kelebihan yang Allah beri, maka dia tak pandang kelebihan dia. Allah beri panggil, Allah beri pada dia handsome jetak misalnya, handsome sungguhlah. Jetak orang panggil, ayat orang muda, handsome jetak dia ni. Tu walaupun handsome jetak pun, tapi tak pandang pada diri dia, comel dia ni, tak pandang. Tak ada kata comel cukup aku, jetak sungguh aku ni, dagu belah juga aku ni, misalnya tak ada. Tak pandang dia begitu. Apa-apa kelebihan yang Allah beri, maka sekurangnya ada hak begitu pun alhamdulillah dah. Maka kita berusaha duduk tangga yang pertama, tahap tu pun alhamdulillah dah. Tu duduk tangga tu, maka hak lain tu dengan usaha kita kekalkan, kita nampak sesuatu ni mari pada Allah, maka insya-Allah dengan rahmat Allah yang sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas kepada orang-orang yang mengabdikan kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kelebihan-kelebihan yang lain. Itu antaranya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hak macam mana fadlun lil hijab, kata ataupun istilah ilmu tasawuf menyatakan sesuatu kelebihan yang terhijab ialah bi aqwalin nafsi, ada keakuan diri. Hak tu akan jadi terhijab. Nak menuju Allah, buat ibadah banyak setara mana pun, dia akan terhijab dengan Allah. Nak naik makam hijab lebih tu, dia akan terhijab. Panggil kelebihan yang terhijab, iaitu dengan adanya ataupun wujudul bi aqwalin nafsi, dengan adanya keakuan diri. Keakuan diri akan menyebabkan seorang tu jadi terhijab. Macam mana keakuan diri dia? Becok aku, pandai aku akulah, aku kalau aku tak buat begitu jadi gitu, akulah, aku. Tu dia berasa diri dia. Aku bijak, aku pandai, aku ning, aku pandai, macam-macam kelebihan yang aku ni, aku pandai. Dia duk nampak diri dia, menyebabkan dia nak menuju Allah jadi terhijab. Jadi terhijab dia nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebabkan
bila dia terhijab dengan diri dia, keakuan diri dia tu menyebabkan apa yang Allah Ta'ala bala kepada dia, seperti mana disebut oleh Imam Ghazali, ataupun di belakang ni pun ada disebut macam mana, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kepada dia istiradu ala dunya fil ibadah. Allah Ta'ala akan beri dia sentiasa berbimbang dengan dunia ni. Dunia ni tak kira lah, dah arti dah harta benda, tak kira dunia apa dunia. Kalau orang tanya kita apa itu dunia, dunia ni masih wallah, itu dunia. Barang yang selain daripada Allah, itu dunia. Maka orang yang menjadikan kelebihan itu akuan diri, mana tidak ada zuhud pada diri dia, dia duk nampak akuan kelebihan diri dia, aku pandai, aku bijak, aku tunang, aku bagus, ni macam-macam. Dia berasa begitu, iaitu dia akan timbul keakuan diri, menyebabkan duk berasa aku menyebabkan dia ni iaitu akan terganggu dalam ibadah dia. Antaranya istiradu ala dunya, tu dia akan berasa berbimbang dengan urusan dunia. Tengah sembahyang dia mari mikir tak lain, mari khoya ataupun macam-macam lagi. Mu'allal ibadah akan ada. Mu'allal lil ibadah yang nak mencacatkan hubungan kita dengan Allah ni, tu akan ada lah. Macam-macam betul lah. Dunia ni banyak, maka macam-macam lah. Dia ingat sini, ingat ni, menyebabkan dia duk berasa hubungan dia dengan Allah ni sudah dekat, tetapi sebenarnya hubungan dia dengan Allah ni sangat jauh. Na'udzubillah min zalik. Punca apa? Punca hak tadi tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh ambil itu, Allah memberi sesuatu kelebihan pada dia, bukan untuk nampak keakuan diri dia, untuk balik semakin dekat dengan Allah. Kita tengok para sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi, sama ada sahabat Nabi hak susah, sahabat Nabi hak kaya, semua mereka ini Allah Ta'ala beri kepada dia kelakuan keadaan diri dia tu, semua dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah penting dalam kehidupan kita ini kena ada zuhud. Mereka orang-orang pun dah memadai dah, badan dah berasa diri pandai, diri hebat, diri bijak dan sebagainya. Tu. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain banyaklah. Kalau dalam kitab Baba Rashidi, Qutaibah masyhur ni. Kalau kita pergi Ja'far Rawah, banyaklah kitab-kitab karangan dia. Matul Badrin dia ada karang juga, masyhur dia ni. Di mana-mana pondok-pondok dia ni kebanyakan tu baca kitab ni. Seorang ulama muda di Fatani namanya Baba Rashidi ataupun Abu Qutaibah, banyak karang kitab-kitab ni. Kitab Arab, kitab Jawi banyak. Nak cari kitab-kitab banyak. Ni macam di Ja'far Rawah, banyak karangan dia tu. Tu antaranya ialah berkaitan dengan isra' alal ibadah. Tu isra' alal ibadah, dia karang juga. Macam mana dia ambil pandangan Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, antaranya ialah bila seseorang tu mengerjakan ibadah, dia akan mendapat rasa sedar akan ada gangguan, disebabkan dia duk nampak keakuan diri dia, duk nampak aku ni. Itu antaranya. Sebab itulah Rasulullah SAW ajar di kalangan para sahabat, tiap-tiap kelebihan yang Allah kurniakan kepada kamu berkaitan dengan urusan dunia ni, tak kira apa kelebihan pada diri kamu ataupun barang yang belum ada pada diri kamu, tu atau barang yang wada' fi nafsi ataupun la wada' lil nafsi. Barang wada' lil nafsi ni barang yang sudah ada pada diri kita. Apa? Comel misalnya, orang tu dia comel, handsome sungguh dia ni, barang sudah ada pada diri dia. Ataupun barang yang belum ada pada diri dia, dia asal daripada bodoh, misal kata dia belajar cerdik, maka kelebihan itu orang panggil wada' hak yang tak ada pada diri dia, lalu dipindah pada diri dia. Dia belajar jadi cerdik. Apa lagi? Asal dia susah, senang, susah biasa saja, bukan kata susah sangat dia, tapi dia berusaha dengan hal tu akhir sekali jadi kaya, jadi hebat, dia kaya, kekayaan dunia ni. Maka sama ada barang yang belum ada pada diri dia,
ataupun kita kata istilah mudah, kelebihan yang belum ada pada diri dia, ataupun kelebihan yang sudah ada pada diri dia, itulah Nabi SAW yang tekan tak kira barang tu ada kepada diri dia, atau sudah ada pada diri dia, ataupun belum ada lalu ada pada diri dia, maka hendaklah dia berkata hadza min fadli rabbi. Bukan untuk bangga. Maka itulah antara nak jaga hati supaya zuhud pada Allah, antaranya perbanyak mengucap hadza min fadli rabbi. Cucu dia berjaya, SPM sebelah A, hebat. Keputusan memang cemerlang, hebat ni. Dia pun alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini adalah suatu kurniaan daripada Allah. Segitu Nabi ajar. Ini hadza min fadli rabbi, bermula inilah itu kelebihan daripada Tuhanku. Itulah ayat-ayat di kalangan para sahabat. Kita ambil kisah seperti mana dinakal Imam Mutawalli Sya'rawi. Kalau kita Arab Mutawalli Sya'rawi, Imam Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Iaitu apa yang berlaku kepada iaitu Talhah ibnu Ubaidillah. Kalau kita ni bukan kita Arab saja, kita Rumi pun banyak dah kisah. Kita boleh cari kisah iaitu Ubaidillah. Talhah ibnu Ubaidillah, salah seorang daripada 10 orang yang dijaminkan masuk syurga. Dia ni. Tu antara Talhah ibnu Ubaidillah ni, Allah beri kepada dia memang hebat dia. Kebun taman dia bereka-eka, hebat dia ni. Buah pula bukan buah panggil tak berkualiti, semua kebun-kebun dia kebanyakan jadi belaka tanaman dia, hebat ni. Memang dia orang kaya. Tu hebat ni Talhah ibnu Ubaidillah ni. Tapi apa dia? Dijamin masuk syurga. 10 orang daripada dijaminkan oleh Rasulullah masuk syurga Allah. Dijamin. Bayarlah. Rasulullah jamin dia masuk syurga. Banyak lagi lah Zubair bin Awwan dan sebagainya. Maknanya sebab apa? Dia selalu apa-apa di kalangan para sahabat yang puji dia, hebat kaya engkau ni gini, wahai Ubaidillah, wahai itu Talhah, wahai hebat kamu Talhah, gini. Dia kata, oh ya, hebat saya sebab saya berusaha, saya bersungguh begini. Tu kalau nak motivasi tu tak salah lah. Nak beri semangat kepada orang nak usaha tu tak masalah. Ni akak dia pula diri dia. Oh ya lah, sebab cucu saya cerdik ni sebab daripada keturunan. Dari keturunan dulu tu, sebab Allah, saya nak cerita panjang-panjang susah. Bukan saya nak bangga. Pandai agak je. Bukan saya nak bangga sebab dia cerdik. Tu dia tambah pula. Orang puji sikit dia kau menambah. Bukan begitu. Sahabat Nabi Talhah ibnu Ubaidillah ni, bila di kalangan para sahabat menyatakan hebat kekayaan kamu wahai Ubaidillah, kebun tamamu bereka-eka hebat. Kalau istilah lain ni kebun kelapa sawit bereka-eka hebatmu. Dia kata apa? Dia kata banyak. Hadza min fadli rabbi. Mula-mula ini adalah kurniaan, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat. Itu antaranya. Sebab apa jadi begitu? Sebab hati dia ni zuhud dengan Allah. Hati dia ni tak pandang apa yang dia dimiliki, dia lebih pandang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak pandang kelebihan apa yang ada pada diri dia, maka samalah seperti orang kafir. Firaun, Qarun. Apa Qarun tak kata? Apa Firaun tak kata? Tu. Ataupun istilah ni, orang-orang kafir semua hebat-hebat belaka. Nisbah harta dunia. Kalau nak banding dengan keduniaan, orang kafir lebih hebat lagi. Tapi kesudahan dia macam mana? Kesudahan dia jalan neraka Allah Subhanahu Wa Taala jika dia maknanya tidak masuk Islam. Itu antara kesudahannya, celaka syaqiyun. Itu antaranya. Maka sebab itulah di kalangan para sahabat, contohnya Talhah ibnu Ubaidillah, hati mereka ini sentiasa cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberi kelebihan, tiap-tiap kelebihan yang Allah beri pada dia tu. Itu antaranya. Itulah Imam Ghazali kata itu duk zuhud, duk tahap tu tak apa dah. Nak naik zuhud yang lebih tinggi itu makam yang kekasih Allah yang
kurnia Allah Subhanahu wa taala. Barang zuhud ni barang bukan senang. Bukan tu antaranya. Sebab itulah dia ni barang usaha, tak kira siapa-siapa. Zuhud ni tak nanti siapa. Dia ni ustaz ni bakal zuhud. Tak mestinya. Dia ni tu guru, tak syekh ni, syekh ataupun habib ni zuhud bakal. Tak mestinya. Zuhud ni tidak mengenali siapa dia, tidak mengenali siapa dia, kaya ke, miskin ke, alim ke, ada ilmu ke, tak kira ke. Tapi apabila dia mengetahui inilah jalan zuhud, maka dia berusaha untuk nak mendapat jalan zuhud itu, walaupun sesuka payah sedikit, maka dia berusaha, insya-Allah Allah Taala akan kurnia. Ataupun duk jalan tadi pada apa dah. Duk jalan sesuatu kurnia Allah beri, dia balik pada Allah. Ataupun pada kurang dia kata alhamdulillah. Mana dah duduk situ, alhamdulillah dah. Daripada duk nampak akuan diri, duk nampak aku menyebabkan jadi hijab dengan Allah. Jadi hijab dengan Allah. Inilah takut. Lama-lama jika dia tidak sedar dalam kehijab itu, hijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dibimbangi Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup mata hati dia. Tu bila Allah Taala tutup mata hati dia, ibadah pun tidak ada rasa apa-apa. Rasa barang tak ada. Orang buat ibadah kau tenang, dia kau buat ibadah kau serabu. Orang kau buat ibadat semakin dekat dengan Allah, dia kau jauh dengan Allah. Itu antaranya. Jadi sebab itulah musannif rahimahullahu taala sebut dalam kitab ini, maka zuhud itu ada kalanya hasil bagi hamba itu dengan usaha. Dia kena usaha. Iaitu 3 perkara. Ada 3 perkara ni. Iaitu 3 perkara. Iaitu dia kena supaya dia, seseorang itu dia kena usaha supaya dia dapat syuhud ataupun syuhud billah. Tu tujuan apa supaya ada 3 perkara ni? Supaya dia dapat syuhud ni ataupun istilah musyahadah, dapat pandangan mata hati. Pandang mata hati dia nampak orang mari rumah dia, jalan. Dia tak nampak orang. Hakikat ni dia nampak Allah dah. Allah yang menggerak seseorang itu. Bukan dia kata Allah mari. Tu tak boleh lah. Punah syariat begitu. Tak boleh. Itu antaranya. Jadi yang pertama, meninggalkan menghasil yang belum hasil daripada dunia. Jadi maksudnya iaitu yang pertama ni ialah antara diusaha, iaitu dia ni dia meninggalkan menghasil yang belum hasil daripada dunia dia. Maksudnya dia dah berusaha, tapi dia meninggal perkara hak berkaitan dunia yang belum ada pada dia. Mana dunia yang melalaikan diri dia. Dia berusaha, tapi dunia itu tidak ada lagi pada dia. Maka walaupun dunia itu tidak ada pada diri dia, maka dia tinggal. Sebab apa? Dia tidak tambah perkara itu mengganggukan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Dia meninggalkan menghasilkan yang belum hasil daripada dunia itu. Dia tetap berusaha. Ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar ni dah lari. Makam wali-wali tu lain lah. Makam ahli sunnah ni, pekat orang-orang ni dah lari, kena ada usaha. Jadi dia sudah berusaha dengan diri dia ni. Ni sebenarnya kata Imam Al-Ghazali ni. Kata Imam Al-Ghazali, Syekh ni dia nakal daripada kitab Imam Al-Ghazali juga ni. Dia meninggalkan menghasil yang belum hasil daripada dunia dia, yang ni sesuatu yang belum ada pada diri dia. Dia tak mikir lah, kita kata istilah hati tak mikir, duk mikir Allah apalah gini. Itu antara zuhud yang pertama, dia kena usaha. Tu tapi syarat dia dah berusaha dah lah. Tu sebab kadang-kadangnya orang dia sudah berusaha, maka sesuatu itu tak dapat juga pada dia. Dia mikir tu siapa ibadah, siapa dalam ibadah semayang ditapukan sekali, lemah buat ibadah zikir entah ke mana. Itu mengganggukan ibadah. Tu walau misalnya dia tidak dapat hari ni, esok dia berusaha pula. Itu ahli sunnah. Tapi setiap benda yang dia tidak dapat itu, yang belum ada pada diri dia tu, dia tetap berusaha. Itu jalan orang yang zuhud. Yang itu antara yang pertama. Kedua, menghilangkan yang sudah berhimpun daripadanya. Yang kedua, ia kena usaha ni,
iaitu dia menghilangkan yang sudah berhimpun pada diri dia. Dia kira lah macam tadilah, mana sesuatu kelebihan yang Allah beri pada dia. Dia comel, dia handsome, dia kaya, dia apa lagi, dia sehat. Itu semua barang dunia belaka tu, sehat dan sebagainya tu. Itu barang dunia. Barang yang sudah ada pada diri dia, dia berusaha menghilangkan. Menghilang macam mana? Iaitu tidak bergantung kepada barang yang sudah ada. Dah ada dah, nak mikir benda lagi. Dia comel dah, dia handsome dah, semua orang kata dia handsome. Dia kaya dah, semua orang kenal dia ni kaya dah. Maka dia tak pandang apa yang ada pada diri dia. Hak itulah dia berusaha untuk buang yang ada pada diri dia. Dia tak berasa pada dia barang tu ada pada diri dia. Itu antaranya. Itu yang kedua, dia menghilangkan yang sudah berhimpun daripadanya. Apa maksud? Yakni saya dobit ni daripada tuan guru, iaitu dia menghilangkan yang sudah berhimpun daripadanya, yakni ialah dia membuang sesuatu yang ada pada, yang sudah ada pada diri dia. Tujuan apa? Supaya tidak mengganggu kerana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang dia ada kelebihan yang Allah beri pada dia. Dia contohnya dia buat masuk dalam semayang. Dia mikirlah semayang. Siapa dah ingat siapa sujud, rokok dan sebagainya, dia mikir, ini sungguh bijak juga aku ni, hebat juga aku ni, kaya juga aku ni, hebat aku ni. Dia berasa begitu. Dia berasa begitu tu, itu orang yang tidak menghilangkan. Itu tidak orang panggil bukan jalan zuhud lagi. Dia tidak berusaha. Sebab itulah kita walau bagaimanapun kelebihan yang kita telah sebut dah saat ni, apa yang ulama sebut saat ni, apa-apa kelebihan yang Allah punya, nak jalan selamat, balik pada Allah. Maknanya ialah kita bergantung pada Allah, kita harap pada Allah. Ataupun kata perkataan mereka orang awam ni nak tolong hati kita ni supaya hati liar, banyak kata hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan kelebihan yang Allah kurnia, bukan aku. Kalau ikut aku ni aku tak ada kelebihan. Tu kalau kira aku jadi cerdik hebat gini ni, misal kata aku tak ada tu, semua ini adalah pertolongan pada Allah. Tu antaranya. Sebab itulah hakikatnya tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Maksudnya dalam kehidupan kita ini hakikatnya tidak bersyarat. Itu hanya asbab saja. Contohnya kita ambil belajar, misalnya orang belajar. Berapa ramai orang belajar tinggi hebat-hebat. Tapi kawan ni belajar rendah tapi hebat, nisbah harta dunia dia hebat. Jadi jalan belajar ini adalah satu jalan kejayaan untuk mendapat kejayaan yang luar biasa. Itu hanya asbab saja. Tetapi soal pemberian rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak bergantung kepada hakikatnya, tidak bergantung kepada iaitu mu belajar ke mudak ni semua Allah beri belaka. Tapi asbab dah tinggal. Sebab untuk mendapat kejayaan dia kena belajar, belajar itu antaranya. Jadi sebab itulah tujuan apa Allah Taala buat begitu. Tujuan Allah nak bagi tahu setiap barang tu hak aku. Tu berapa ramai orang jaga kesihatan dia, tapi kena juga penyakit. Itu nak menunjukkan Allah nak bagi tahu akulah hakikatnya aku. Allah nak bagi tahu pada diri seseorang. Tu sebab itulah hak syariat berusaha sebab musabab tu dia kena jaga. Tapi hakikatnya dia kena pandang Allah. Dia kena pandang Allah lah yang memberi dia ni cerdik, yang memberi dia ni pandai, belajar sampai tahap tinggi. Dia kena pandang begitu hakikatnya. Itulah pentingnya bila seseorang itu mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang orang panggil wa ta'allaman ilman yusahhi ta'atil wa ta'allaman ilman yusahhi ta'atan. Itu ilmu yang mensahkan ketaatan kita pada Allah. Ilmu yang nak mensahkan benarkah ketaatan kamu pada Allah ataupun berpura-pura kamu dalam beribadah pada Allah. Itu sebenarnya ilmu tasawuf. Antara siapa sebut? Antara Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimahullahu taala. Imam Ghazali pun ada nakal. Jadi sebab itulah perkara yang berkaitan dengan yang pertama ini, dia kena berusaha. Allah beri kelebihan dah pada dia. Nak apa lagi? Bila Allah sudah beri kelebihan pada dia, baiki hati saja.
berusaha, iaitu menghilangkan yang surah berhimpun dari dia. Baikilah mana jaga hati. Allah beri kelebihan pada dia. Orang lain Allah tak beri kelebihan seperti dia. Walaupun orang lain ada kelebihan lain, tapi tak seumpama kelebihan semua orang kelebihan nak macam dia, nak kelakuan macam dia belaka. Tapi Allah beri pada dia. Contohnya kita kata bijak, misalnya ramai semua orang nak bijak. Tanyalah siapa-siapa, semua orang nak bijak, pandai, cerdik, belajar, semua orang nak cerdik, pandai. Tapi Allah kurniakan kepada dia ni cerdik, hebat. Maka dia nak apa lagi? Di saat orang lain tengok dia, Allah, dia ni cerdiknya, pandai, belajar, bijaknya dia ni. Padahal dia nak apa lagi sebenarnya? Nak suruh, nak apa lagi? Maka hakikatnya tidak ada jalan lain untuk nak menuju Allah. Hakikatnya manusia nak menuju Allah tidak ada jalan lain. Kalulah dia atas diri dia, tak ada jalan untuk nak menuju Allah, melainkan mesti dia kena balik pada Allah. Bila dia balik saja pada Allah, maka dengan sendirinya kelebihan yang Allah berikan kepada dia, kelebihan itulah kelebihan yang Allah redha. Kalau kelebihan yang Allah beri pada dia, dia tidak berusaha nak menghilangkan juga, dia layan je nafsu dia rasa nak bangga dan sebagainya, maka ketahuilah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sama seperti orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Orang-orang tidak beriman pada Allah kadang-kadang nisbah dia cerdik, pandai, buat ni. Allah redha ke dia? Tidak redha. Sebab apa? Dia bukan Islam. Dia tidak taat pada Allah. Maka begitulah kalau sekiranya orang-orang yang orang-orang Islam yang tidak balik sesuatu kelebihan yang Allah kurniakan kepada dia, maka dia akan jadi hijab dengan Allah. Maka kecerdikan dia, kepandaian dia, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak redha sebenarnya. Tidak redha. Sebab itulah Imam Ghazali kadang kita Ihya Ulumuddin. Asbab musabab yang selalu kita sebut. Sebab apa Imam Ghazali karanya kita Ihya Ulumuddin? Kerana nak suruh mana-mana ulama di zaman dia ketika itu supaya beramal dengan ilmu dia. Mana-mana dia tahu tentang kerana itu ilmu, dia beramal. Macam itulah kita tahu kelebihan, sebenarnya apa-apa kelebihan yang Allah kurniakan kepada seseorang sebenarnya bukan hak kita. Hak siapa? Hak Allah. Maka kepada siapa yang kamu nak kembali? Maka hendaklah kembali kepada Allah. Itu antaranya. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Ketiga, meninggalkan kehendaknya kepada dunia. Jadi yang ketiga, meninggalkan kehendaknya kepada dunia. Apa maksud? Yakni dia kena berusaha meninggalkan hatinya berkehendak kepada dunia yang haram, dunia yang syubhat, dunia yang sayyi'ah. Dia kena berusaha begitu. Jangan ikut saja. Dunia yang melalaikan diri dia ikut saja. Maka ini bukan usaha untuk jalan nak mendapat zuhud. Itu ni tahap yang ketiga ni. Bukan kedudukan makam dia, ni kelakuan-kelakuan. Bukan makam macam kita tawakal kan. Tawakal dia tawakal wakil, tawakal seperti kanak-kanak, tawakal seperti manyak. Bukan hak pekat-pekat makam-makam tu. Hak yang ketiga ni, ni dia nak cerita pada kita, iaitu keadaan-keadaan ni. Keadaan yang ketiga ini yang perlu dia kena berusaha meninggalkan kepada kehendak kepada dunia. Bila sebut dunia sini, kita kena ingat dunia yang syubhat, dunia yang haram. Hak ni masuk kepada Imam Ghazali kata apa? Dalam kitab apa? Arba'in Usuluddin, Imam Ghazali kata uzuful nafsi 'anid dunya wa izawuha wa inziwauha anha taw'an ma'al qudrati 'alaiha. Itu Imam Ghazali sebut. Tuhan ni masuk yang ketiga ni, mana? Benci hatimu daripada dunia yang haram, dunia syubhat, dunia yang melalaikan ni, dan berpaling daripada dunia ni, dunia yang haram, dunia syubhat, dunia yang melalaikan ni,
kerana berbuat taat serta kuasa ia di atas kuasa ia atasnya, atas nak buat tu. Maksudnya mudah kita mafhumnya ialah seorang tu dia mampu nak buat, nak ambil dunia yang haram, dia mampu. Dia nak ambil dunia haram ni boleh sangat lah. Dia nak ambil dunia syubhat ni boleh sangat. Dia nak ambil dunia yang melalaikan. Dia tahu dah dunia ni, kalau dia kerjakan dunia ni akan melalaikan diri dia untuk nak dekat dengan Allah. Boleh sangat. Tapi dia dah ambil. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala murka. Dia tahu. Maka ketika itulah dia meninggalkan kehendak kepada dunia. Itu zuhud yang ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Arba'in, iaitu kitab Usul Arba'in. Itu antaranya kitab Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni banyak kitab. Di kalangan kitab ni banyak Imam Al-Ghazali. Hebat. Sebab itulah dok padang orang-orang hari ni kadang-kadang dia buat master, dia buat PhD dalam bidang hadis. Kadang-kadang kita Imam Ghazali ni melampau, memang dak padang. Ilmu dia tu ilmu pada laptop, ilmu pada iaitu media dan sebagainya. Imam Ghazali ni ilmu fi sudur. Ilmu fi sudur. Hak ni kalau kalau dikata dia ni sebagai pakar hadis misalnya, tidak mengaku ataupun pengikut dia ni kata dia ni PhD hadis, master dalam hadis, pakar hadis ni, tiba-tiba dia kritik Imam Ghazali begini. Cuba kita tanya dia, kesudahan dia boleh jawab lah. Setakat hak dia tu, kesudahan dia nak cari apa? Nanti saya tengok dalam laptop balik, susunan hadis saya tu saya tengok balik. Dia akan minta bantuan dengan iaitu benda IT juga. Tu nak mampu kemampuan akal dia tak mampu. Betul zaman ni tak ada mujtahid mutlak. Mujtahid mazhabi pun tak ada. Apatah lagi mujtahid mutlak. Mujtahid mazhabi pun di peringkat anak murid Imam Syafi'i, kita ada Imam Muzni, tu tak ada sahabat tak hari zaman ini. Jadi zaman ini para ulama-ulama baca hak apa, hak siap dah. Hak ulama-ulama karang kitab, tulis kitab hak siap dah. Dia buat kitab. Dia rujuk pada ulama-ulama. Para ulama-ulama tu gula ni dia buat kitab misalnya. Dia tengok dalam kitab ni. Jadi nak cari mujtahid mutlak, dan begitu juga mujtahid mazhabi, apatah lagi mujtahid mutlak yang paling tinggi lagi, tak ada zaman sekarang ni. Maka tiba-tiba dia kritik Imam Ghazali yang bukan-bukan, maka tak padang sebenarnya. Tengok Imam Ghazali ni, dia cerita tentang zuhud ni, ini jalannya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan ada kalanya zuhud itu hasil bagi hamba dengan tiada usaha, iaitu tetap di dalam hati seperti putuslah citanya dalam hati kepada dunia, dan kejilah dunia dalam hatinya. Bermula asal zuhud yang tiada usaha itu daripada zuhud yang diusahakan. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, ada kalanya zuhud ni iaitu hasil bagi hamba ini. Zuhud ni ada kalanya tu rojak domain tu pada zuhud. Ada kalanya zuhud itu hasil bagi hamba dengan tiada usaha. Ada kala zuhud ni tak payah usaha. Tu pekat orang tinggi ni, hebat ni. Dan dia itu tetap hatinya. Jadi pekat wali-wali Allah lah, kekasih Allah. Sebab jalan mujahadah dia tu nak menuju Allah tu, contoh dia berzikir pada Allah, la ilaha illallah, atau berzikir Allah, diri dia fana tu dia lama dah. Dia dalam dia fana tu, fana kepada dunia tu, dia nampak lain dah, nampak Allah. Tu batu dia tanya Syekh Qadir Jalil, ya Syekh, fauqa Allah, tahta Allah. Dia nampak. Tu sebab apa dia fana? Dia fana fid dunya. Maknanya dia duduk di alam baqa. Alam baqa maksudnya alam seimbang. Dia duduk, walaupun dia duduk di alam dunia ataupun alam makhluk ataupun alam pergaulan manusia, hati tak lalai dah. Ni pekat orang wali Allah. Jadi syukurannya kita tahu
Walaupun kita nak sampai tahap tu jauh, para wali-wali Allah, Pekat Syekh Qadir Jalani jauh, tapi sekurangnya kita baca kisah-kisah orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kata Al-Imam Syekh Abdul Salam, iaitu yad'u ilal qalbi, supaya hati kita, memanggil hati kita ini biquwwatil ibadah kamisli, supaya kita ni kuat buat ibadah. Semua kurangnya kita buat contoh, inilah jalan orang soleh dulu. Walaupun aku dah sampai tahap ni, syukurannya begini, tu antaranya, syukurannya begitu. Mana tahu Allah Ta'ala dengan kita jaga hati kita, berusaha ni tetapkan hati kita, cinta saja kita pada orang soleh, cinta kepada para ulama, tutup guru ni, orang soleh yang amilin, ataupun Imam Al-Ghazali, kita cerita kepada wali-wali Allah ni, mudah-mudahan Allah buka jalan seperti dia juga. Sebab dunia ni sekejap saja. Dunia ni tempat kita musafir, tempat yang hakikatnya yang nak mendapat iaitu kenikmatan yang tidak akan habis buat selama-lamanya adalah dia tempat syurga. Maka di dunia inilah seseorang itu kena panggil berusaha menjaga hati dia, khususnya dengan Allah. Sebab hati dia lah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak pandang tubuh badan kamu, rupa kamu dan sebagainya yang hadis Nabi SAW sebut tu, tapi Allah pandang hati kamu, bagaimana pergantungan hati kamu dengan Allah. Allah beri kesusahan kepada kamu, Allah beri kekayaan pada kamu, Allah beri kesihatan pada kamu, Allah beri kesakitan kepada kamu, kemanakah hati kamu nak balik? Adakah kamu nak balik hatimu kepada makhluk, ataupun kamu nak balik hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Syariat tu kena jagalah. Contohnya dia sakit, Allah sakit belakang lah, sakit macam-macam lah penyakit ni. Syariat kena jaga, cari obat, berusaha, tapi kesudahannya dia, hakikatnya hati kena balik pada Allah. Itu kena jaga. Hak syariat dah ditinggal. Itu antaranya. Qal musannif rahimahullah ta'ala, seperti putuslah ceritanya dalam hati dunia. Jadi orang pekat, orang kasih Allah, soal dunia ni dia tidak pandang dah. Cerita yang pada hati dah. Dan keji dunia dalam hatinya. Dunia ada saja dalam hati dia, keji dah bagi dia. Tu ni pekat orang tu. Makam orang tu tak ada. Makam orang awam tak boleh duduk makam ni. Ini kita cerita saja makam orang-orang para wali-wali Allah, hebatnya dia ni. Belum mula hasil dah. Macam mana kehidupan dunia cari dia. Tu pekat. Dia benci dunia, tapi dunia cari dia. Sebab apa dunia cari dia? Dunia nak beri maslahah pada dia, nak beri kebaikan supaya dia selesa buat ibadah pada Allah. Kita boleh lihat iaitu orang-orang soleh. Kita tengok orang soleh, para wali-wali Allah, kehebatan mereka. Mereka benci pada dunia, tapi dunia duk cari mereka. Itu pekat yang hebat. Itu yang perlu kita tahu, yang tiada diusaha daripada zuhud itu. Jadi bermula asal zahid itu yang tiada usaha itu, tiada zuhud yang diusahakan. Jadi bermula asal zuhud ataupun zahid yang tiada diusaha itu, hak yang tidak usaha itu, daripada zuhud yang diusaha. Jadi asal daripada dia berusaha juga pada permulaan. Jadi peringkat dia dah, permulaan daripada dia berjalan tu dia berusaha dah. Dia berzikir Allah, dia berzikir la ilaha illallah, akhir sekali Allah Ta'ala angkat dia. Bila Allah Ta'ala angkat pada dia, maka hakikatnya dia tidak berusaha dah. Tapi asalnya daripada dia berusaha untuk mendapat syuruk ni. Dia nak sampai ke makam wali-wali Allah ni, kekasih-kekasih Allah. Semua mereka ini mari pada jalan berusaha. Itu antara disebut oleh musannif rahimahullah ta'ala yang naqal daripada Imam Ghazali. Mula-mula yang terlebih suka daripada perkara yang tiga itu meninggalkan kehendak. Ni nak cerita pula iaitu perkara yang payah, iaitu nak buang sesuatu yang berkehendak dalam diri kita ni. Sebab itulah para ulama menyatakan manusia ni dia banyak kepada
iaitu keperluan, bukan keperluan tapi kemahuan banyak. Keperluan macam masuk kedai lah, keperluan sikit je. Kalau dia ikut kemahuan dia, nak belaka habis barang dalam kedai dia nak. Tapi kalau dia ikut keperluan dia, banyak mana sangat. Maka itulah nafsu manusia, dia akan ikut kemahuan. Ini akan diperbahas pula oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mula-mula yang tiada suka. Jadi mudah-mudahan apa yang terdengar pada malam ini menjadi manfaat kepada itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga hati kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Azza syaitanir rajim. Alhamdulillah kabizidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.